Kembali semula dalam berita wilayah. Projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula hari ini dan akan berlangsung selama 2 bulan. Ia melibatkan 6 syarikat perintis dan bertujuan menyediakan mekanisme bagi penyasaran semula subsidi diesel yang dijangka dilaksana dalam suku kedua tahun ini. Kita memastikan kita mempunyai mekanisme yang ampuh. Pertama, untuk memastikan kita melihat keberkesanan sistem itu dan juga kita mendapatkan feedback daripada syarikat minyak, stesen minyak dan juga sektor industri daripada sektor pengangkutan darat barangan tersebut supaya masing-masing melihat sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik supaya apabila dilaksanakan secara menyeluruh kelak ia boleh berjalan dengan lancar. Kerjasama strategik bersama syarikat swasta akan dipergiat dalam menganjurkan program bagi memupuk perpaduan masyarakat di negara ini. Ini antara langkah penting merapatkan jurang antara rakyat serta memupuk nilai-nilai madani yang menjadi teras kepada pembinaan komuniti rahmah. Kita ingin mengadakan program yang membawa ke semua masyarakat kita bilang kaum. Kita perlu juga melibatkan syarikat-syarikat yang besar-besar yang dapat bantu kita seperti Maidin untuk merapatkan hubungan masyarakat kita yang berbeza kaum, bela agama dan budaya. Itu tujuan kita. Ya, dan tinggal langsung dia akan membawa perpaduan di masyarakat kita. Tahun lepas, 661 program yang bertujuan mewujudkan platform dan tapak integrasi bagi meningkatkan interaksi sosial antara rakyat telah dilaksana. Pihaknya menyasarkan untuk melangkaui angka tersebut pada tahun ini. Usahawan tempatan di Saran teroka dan tembusi pasaran Asia Tenggara. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata ia berpotensi besar kerana jumlah penduduk yang cecah 600 juta orang. Ujar beliau perniagaan mampu dikembangkan di kawasan itu berikutan pertumbuhan dan permintaan industri di Asia Tenggara. Berucap ketika merasmikan Malam Anugerah Usahawan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor di Pusat Konvensyen Shah Alam malam tadi, Datuk Seri Amiruddin berkata kerajaan negeri turut sedia ekosistem keusahawanan yang kukuh menerusi pelbagai program pembangunan dan pemberdayaan usahawan. Menyedari kepentingan ekosistem ini, segala keperluan usahawan di Selangor ditambah baik dan diperkasa dari semasa ke semasa. Pada majlis itu, 12 usahawan menerima pengiktirafan dan penganugerahan atas pencapaian serta kecemerlangan dalam keusahawanan. Lebih 4,000 warga ibu kota berselawat malam tadi yang menjadi pembuka tirai pelbagai program bersempena sambutan Jubli Emas Jawi di Masjid Wilayah malam tadi. Mempelbagaikan peranan masjid, salah satu daripada program dirancang. Masjid ini kita pelbagaikan. Kita tidak hanya mengharapkan orang datang ke masjid tetapi masjid keluar, dan kita akan terus melaksanakan program-program ini bagi menunjukkan bahawa masjid sentiasa terbuka kepada pihak luar dan sentiasa peka dengan keperluan, dan kita akan sentiasa mendukung apa-apa jua dasar yang diputuskan untuk kita menjadikan Persekutuan sebagai benchmark kepada masjid-masjid di tempat lain, insya-Allah. Membangun Khairah Ummah dipilih sebagai tema sambutan Jubli Emas Jawi. Guna secara berhemat. Itu pesanan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN kepada orang ramai dalam menggunakan bekalan air. SPAN mendedahkan setiap individu di Malaysia menggunakan kira-kira 201 liter air setiap hari. Laporan terperinci bersama wartawan Kyle Willy Marian. Penggunaan 201 liter air sehari. Ia melebihi 20% daripada syur Pertubuhan Bangsa Bersatu
PBB. Tatkala 4 daripada 10 orang di seluruh dunia mengalami masalah kekurangan air, orang ramai seharusnya berjimat cermat dalam menggunakan sumber alam itu. Kita mencadangkan kepada pengguna untuk menggunakan air secara berhemat, di antaranya menggunakan di antara 0 hingga 20 meter padu, di mana antara 0 hingga 20 meter padu tersebut ataupun tarif yang dikenakan tu agak minimum. Pelbagai inisiatif diambil pihak berwajib bagi memastikan bekalan air kepada orang ramai tidak terputus. Antaranya usul penggunaan produk cekap air di bawah skim pelabelan produk cekap air oleh SPAN. Itu SPAN juga mencadangkan untuk pengguna menggunakan produk cekap air yang mana berdasarkan eksperimen dilakukan oleh pihak SPAN sendiri dan juga verifikasi dilakukan oleh pihak profesional menunjukkan bahawa terdapat jumlah air dapat dijimatkan sehingga 50% penjimatan melalui penggunaan produk cekap air. Sebagai pengguna yang bijak, langkah penjimatan boleh membantu menangani kesan pelarasan tarif air. Malah, ia juga mampu memastikan bekalan air kekal terjamin. Orang ramai turut disaran berjimat bagi aktiviti seperti mencuci kereta dan menyiram pokok bunga. Aktiviti-aktiviti begini akan dapat menjimatkan penggunaan air, termasuklah dengan penggunaan air hujan sebagai air alternatif untuk sebarang tujuan, bukan untuk minum atau makan. Pelarasan tarif air dengan peningkatan 22 sen bagi semeter padu air dilihat masih rendah. Malah, ia tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar 2022. Jadi kita tak melihat sebarang kemungkinan ataupun keperluan untuk berlakunya kenaikan di pihak syarikat ataupun peniaga, sebabkan tarif yang dikenakan ke atas mereka tarif berbeza, iaitu tarif komersial maupun industri yang tidak terlibat pada aktiviti pelarasan tarif bermula 1 Februari 2024. Syarikat operator bekalan air di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dijangka memperoleh unjuran pendapatan tambahan setahun antara RM2.4 juta hingga RM105 juta melalui pelarasan tarif air baharu. Manfaat hasil unjuran pendapatan itu akan dikembalikan kepada rakyat melalui peningkatan mutu perkhidmatan membabitkan pembangunan infrastruktur bekalan air di negara ini. Khaiyal Vilimanian, RTM. Susulan pencapaian positif skuad hoki kebangsaan 5 sebelah pada kempen Piala Dunia di Oman, kabar gembira menanti skuad lelaki dan wanita negara dalam acara tersebut apabila Kementerian Belia dan Sukan bakal menyediakan peruntukan kepada mereka tidak lama lagi. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, pihaknya akan cuba usahakan bantuan kepada skuad hoki 5 sebelah negara. Jelas beliau peruntukan kepada kedua-dua pasukan tidak dapat diberikan sebelum ini kerana kejohanan hoki 5 sebelah Piala Dunia 2024 yang disertai mereka di Muscat, Oman adalah pertandingan baharu. Pada aksi final awal pagi tadi, skuad hoki lelaki 5 negara muncul naib juara pada edisi sulung Piala Dunia Hoki 5 sebelah 2024 selepas tewas 2-5 menentang Belanda. Sementara skuad wanita pula menamatkan aksi di tempat ke-6 selepas tewas 4-8 kepada Uruguay dalam aksi penentuan kedudukan ke-5 dan ke-6 Sabtu lepas.